Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, so kali ini kita akan teruskan tajuk yang seterusnya ialah perubahan keseimbangan pendapatan negara, ya, ekonomi 3 sektor. Okey, jadi sebenarnya perubahan ini sentiasa berlaku. Memang banyak faktor yang menyebabkan pendapatan negara ini berubah. Dan pendapatan negara ini memang sentiasa perlu diubah, kerana kita nak mencapai target-target tertentu. Kita nak capai target-target Y ataupun pendapatan negara yang tertentu, maka macam mana kita nak ubah pendapatan negara? Iaitu dengan mengubah perbelanjaan agregat, kan? Cuba awak lihat di sini, kan? Ini AS ini adalah pendapatan negara. Okey, AS ini adalah pendapatan negara, AE itu adalah perbelanjaan agregat. So AS ini adalah pendapatan negara. Kita nak ubah macam mana pendapatan negara? Ialah dengan mengubah AE. Dalam AE 3 sektor, dalam AE 3 sektor, kita ada I, kan? Kita ada G, kita ada T. T ni adalah bocoran, kan? Tapi ini adalah ejen-ejen perubahan yang mempengaruhi tingkat pendapatan negara. T ini dia akan mengubah C dan S. Okey, bagaimana cukai ini boleh mengubah pendapatan negara? Kerana cukai ini akan mempengaruhi C dan cukai juga akan mempengaruhi S, iaitu tabungan. Maka bila C dan S berubah, cukai akan memberi kesan kepada S. Bila S berubah, pendapatan negara akan berubah dan ia boleh ditunjukkan dalam pendekatan suntikan bocoran. Yang kedua, cukai juga memberi kesan kepada C. Bagaimana dia memberi kesan kepada C dan C memberi kesan kepada Y, kita akan boleh tunjukkannya dalam kaedah AS sama dengan AE. So perubahan-perubahan ini perlu ditunjukkan supaya kamu tahu langkah-langkah yang boleh diambil sekiranya dalam ekonomi kita nak mencapai target-target tertentu. Okey. So dalam konsep perubahan keseimbangan pendapatan negara ekonomi 3 sektor ini, yang pertama kita nak lihat ialah apabila I yang berubah, kan? Apabila I yang berubah. Ini kita lihat ya, I yang berubah dulu, ya. Okey, sekejap ya. Okey, I yang berubah ini sama ada I ataupun pelaburan, ya. Pelaburan, apabila pelaburan meningkat ataupun pelaburan menurun. Kita ada dua situasi lah, ya, meningkat atau menurun. Okey, katakan pelaburan meningkat. Okey. Sebelum berlaku peningkatan, sebelum berlaku peningkatan, gambar kelok ini tak ada tau. Kelok ini memang tak ada. Ya, kelok ini tak ada. Ya. So yang asalnya garisan ini, garisan 45 darjah dan kelok AE yang asal. Dan ini adalah kelok AE yang asal. AE sama dengan C, I kosong tambah G. Kan? Jadi keseimbangan asal dicapai pada titik E kosong ni apabila Y sama dengan C tambah I kosong tambah G pada pendapatan negara Y kosong. Di sini ini keseimbangan yang dicapai oleh ekonomi. Kan? Tapi apabila berlaku pertambahan dalam pelaburan dalam ekonomi, kan, perbelanjaan agregat akan meningkat dan fungsi AE perbelanjaan agregat akan beralih ke atas secara selari dari C I0G ke C I1G sebanyak perubahan I ni. So peralihan ini adalah ke atas sebanyak perubahan I, dan kita lihat dalam persamaan ini I saja yang berubah, I0 ke I1. C sama, G pun sama, kan?
I saja yang berubah. Dan maknanya perubahan ini berlaku disebabkan perubahan yang berlaku terhadap pelaburan, iaitu I, kan? So apabila keadaan itu berlaku, lebihan perbelanjaan agregat berlaku pada Y kosong. Ini berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Okey. Baik. Maksudnya dia macam ni tau. Apabila pelaburan bertambah daripada CI0G kepada CI1G, maka pada pendapatan negara yang asal ni Y0 ini, ya, AE di sini. Tapi pendapatan negara masih lagi di sini. Maka sebab itulah disebut di sini berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Pada Y0. Perbelanjaan agregat tu lebih sebanyak mana? Di sini dengan di sini, jarak ni. Okey, jarak ni. Dan stok berkurangan. Berlaku lebihan perbelanjaan agregat daripada penawaran agregat. Maka berlakulah kekurangan dalam stok ataupun tak cukup barang dalam ekonomi, sedangkan permintaan banyak, kan? Stok berkurangan, maka firma akan menambahkan output, kan? Output kan keluaran negara. Keluaran negara kan pendapatan negara. So bila menambahkan keluaran negara, maksudnya pendapatan negara yang bertambah, kan? Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E1. Akan berhenti di situ. Apabila Y sama dengan CI1G pada pendapatan negara Y1. Proses ini akan berterusan sehingga CI1 sama dengan G, tambah G sama dengan AS, sama dengan penawaran agregat, kan? Akan berhenti di Y1. Jadi tingkat pendapatan negara meningkat daripada Y0 kepada Y1, kan? Baik, begitu juga situasinya jika I menurun, kan? Dan arah rajahnya ke bawah, keloknya ke bawah. Keseimbangan asalnya di sini. Huraian dia, konsep dia sama saja. Format huraiannya adalah sama sahaja sebenarnya. Cuma yang bezanya ialah berkurang. Dan di sini dia akan menjadi kurangan perbelanjaan agregat. Ya. Stok pula akan berlebihan ataupun lebihan stok berlaku. Itu je beza dia. Maka firma akan mengurangkan output. Ini merujuk pada rajah bawah ni, kan? Mengurangkan output. Bila mengurangkan output, pendapatan negara akan berkurang. Ini adalah huraian menggunakan pendekatan AE sama dengan AS ni. AE sama dengan AS. Okey. Dan sama juga jika berlaku dalam perubahan dalam G. Sekiranya berlaku perubahan dalam G, konsep dia sama juga. Huraian pun sama, kan? Apabila perbelanjaan kerajaan bertambah, perbelanjaan agregat meningkat dan fungsi perbelanjaan agregat beralih ke atas, kan? Secara selari bla 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 dan sebagainya, kan? Lebihan perbelanjaan agregat berlaku pada Y0 dan stok berkurangan, kan? Maka firma akan menambahkan stok, kan? Huraian dia sama saja sebenarnya. Cuma apa yang kita sebut dalam ni, di sini perbelanjaan kerajaan, maka tapi di sini pelaburan. Itu je beza dia, kan? Okey, tetapi tetapi kita boleh menggunakan penghuraian yang sama antara I dan G, tetapi tidak kepada T, tetapi tidak kepada T. T ini dia memberi kesan yang berbeza kepada pendapatan negara. Okey, dia akan memberi kesan yang berbeza kepada pendapatan negara. Cuba kita lihat di sini. Okey. Baik. Katakan T meningkat, kan? T meningkat. T akan memberi kesan kepada 2. Sama ada S dan C. Bila T meningkat. Okey, 2 dia memberi kesan. Dia tak memberi kesan direct kepada AE. Dia tidak akan memberi kesan direct kepada AE. Contoh kalau G akan terus memberi kesan kepada AE. Dan AE pula terus memberi kesan kepada
AS, iaitu pendapatan negara. Tapi T tidak. Kalau T, dia akan memberi kesan kepada C dulu. C memberi kesan kepada AE, dan AE barulah memberi kesan kepada pendapatan negara. So T ini langkah dia jauh. Langkah dia jauh. So huraiannya tak boleh disamakan dengan perubahan I dengan perubahan G. Contoh di sini, berdasarkan rajah ini diandaikan T meningkat. Kesan dia dia tak tulis perubahan T dekat sini kan. Macam ni dia tulis perubahan G. Kat sini dia tulis perubahan I kan, sebab I yang berubah. Tapi di sini T meningkat, tapi dia tulis di sini perubahan G. Tulis di sini adalah perubahan G. Okey. Perubahan C. T memberi kesan kepada C. Kita belajar C ialah perbelanjaan penggunaan. Kita juga belajar bahawa T adalah cukai. Cukai akan mengurangkan pendapatan boleh guna masyarakat. Maka bila pendapatan boleh guna masyarakat, perbelanjaan penggunaan juga akan berkurang. So sebab itulah bila T meningkat, C akan jatuh. C akan jatuh. Kalau kita lihat di sini, C0 IG, C1 IG. C yang berubah, I dan G tetap tak berubah kan. So kalau kita lihat uraian dia, keseimbangan asal sama. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0 di sini. Apabila Y sama dengan C0 tambah IG tambah I tambah G pada pendapatan negara Y0. Apabila cukai bertambah, penggunaan menurun dan perbelanjaan agregat juga menurun. Ini yang penting sekali ni kan. Apabila cukai bertambah, penggunaan menurun dan perbelanjaan agregat juga akan menurun. Bila cukai bertambah, penggunaan menurun, AE juga menurun. Cuma di sini beza dia saya buat dalam bentuk simbol. Ini adalah ayat. Awak kena faham di situ. Kamu semua kena faham di situ. Dan perbelanjaan agregat juga akan menurun. Fungsi perbelanjaan agregat beralih ke bawah secara selari daripada C IG ke C1 IG kan. Sebanyak perubahan C bukan sebanyak perubahan cukai. Sebanyak perubahan C. Sebanyak perubahan C, iaitu berapa perubahan C itu? Berapakah C berubah? Iaitu sebanyak MPC darab T, seperti yang dalam video sebelum ini, iaitu sebanyak MPC darab perubahan T. Kalau MPC-nya 0.8, cukainya ialah 100, maka C akan berubah sebanyak 0.8 darab 100, iaitu 80 kan. Dia bergantung kepada nilai MPC kan. So bila AE ni menurun kan, AE menurun daripada CIG ke C1 IG kan, berlaku lebihan penawaran agregat kan. Berlaku lebihan penawaran agregat. Maksudnya di sini. Asalnya di sini kan. Masih lagi di sini. Keseimbangan di sini, tapi AE yang menurun. AE yang menurun ni kan. Jadi pada AE yang menurun, pada Y0 berlaku lebihan AS lah. AS di sini, AE-nya di sini kan. Pada AE yang baru ni lah. So ini maksud yang lebihan penawaran tu. AS lebihan penawar agregat berlaku pada Y0, dan stok akan berlaku lebihan ataupun bertambah. Lebihan stok berlaku pada Y0. Pada Y0 ini akan berlaku lebihan stok apabila AE jatuh. Maka firma akan mengurangkan output, iaitu pendapatan negara berkuranglah. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E1 apabila Y sama dengan apabila Y sama dengan C1 tambah IG pada tingkat pendapatan negara Y1. Di sini. Keseimbangan baru capai pada Y1 lah. Sebab apa? Sebab cukai telah meningkat.
Kan? Jadi cukai yang meningkat akan menurunkan pendapatan negara. I meningkat, pendapatan negara bertambah. G meningkat, pendapatan negara bertambah. T meningkat, pendapatan negara menurun. Beza tu ya. Awak kena berhati-hati ya. Okey. Jadi tingkat pendapatan negara menurun. Yang ini semua meningkat kan. Yang lainnya adalah semua meningkat kan. Cuba lihat kat sini kan. Yang ini meningkat ya. Ini meningkat pendapatan negara. Cuma kesan cukai je yang menyebabkan pendapatan negara menurun kan. Tapi berbeza pula jika T diturunkan. Cukai diturunkan akan menyebabkan C naik. Akan menyebabkan C naik. Ni akan menyebabkan C naik. Bila C naik, pendapatan negara bertambah dan huraiannya akan berubah sikitlah. Bila cukai berkurang, penggunaan meningkat dan perbelanjaan agregat meningkat. Beza dia. Cukai kan bocoran. Kan? Bocoran. Jadi bocoran telah berkurang. Dan perbelanjaan agregat akan meningkat. Fungsi perbelanjaan agregat beralih ke atas lah. Kan? Beralih ke atas. Ni. Arrow ni ke atas. Secara selari yang atas ni pula C1 kan. Daripada C0 IG ke C1 IG kan. Sebanyak perubahan C iaitu MPC darab perubahan T kan. Maka berlaku pada Y0 berlaku apa? Sekiranya AE-nya yang ini berlaku lebihan AE kan. Lebihan penawar di sini berlaku lebihan penawar agregat. So bila yang bawah ni berlaku lebihan AE permintaan agregat ataupun berlaku kekurangan penawaran agregat. Berlaku pada Y0 ni. Ini akan menggalakkan firma berlaku kekurangan stok pada Y0. Ini akan menggalakkan firma menambahkan keluaran output. Proses ini akan berterusan sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik E1. Pada titik E1 apabila Y sama dengan C1 tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara Y1. Jadi tingkat pendapatan negara menurun, meningkatlah. Jadi tingkat pendapatan negara meningkat apabila cukai menurun kan. Daripada Y0 ke Y1 kan. So bila cukai diturunkan, pendapatan negara bertambah ya. Kalau kita lihat yang lain ya, kalau kita lihat yang lain, kalau I menurun, pendapatan negara menurun. G menurun, pendapatan negara menurun. Tapi T menurun akan menambahkan pendapatan negara. Dan ini adalah menggunakan pendekatan suntikan bocoran. Maafkan saya. Ini menggunakan pendekatan AS sama dengan AE ataupun Y sama dengan AE. Sama je. Okey. Rajah tu boleh diasingkan. Tak semestinya awak lukis AS sama dengan AE di atas, lepas tu kena lukis suntikan bocoran di bawah. Tak boleh, tak semestinya ya. Tak semestinya macam tu. Okey. Boleh asingkan. Bergantung kepada kehendak soalan. Okey, kita sambung video ini pada akan datang. Terima kasih.